Banyaknya bendera Malaysia. Kau nak buat apa dengan semua ni? Kan bulan ni bulan kemerdekaan. Saya nak buat persiapan untuk sambutan hari kemerdekaan sekolah saya. Wah, awak nak gantung Taklah. Saya tengah fikir nak buat macam mana. Awak ada idea tak? Taklah. Sekejap. Awak faham ke apa maksud kemerdekaan? Mestilah faham. Kemerdekaan tu ertinya bebas. Atuk saya selalu cerita pasal kemerdekaan. Oh, ceritalah sikit. Kau pula macam mana? Janganlah tahu sebut je. Kita kena tahu dan faham apa maksud kemerdekaan tu. Kalau tak tahu, jom kita dengar apa kata Is. Hai, saya Alice Maria. Marilah tonton Planet Kids bersama. Sempena menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-56 ni, saya tengok kan banyak bendera Malaysia yang dikibarkan. Ini yang membuatkan saya semangat untuk bersama-sama mengibarkan bendera Jalur Gemilang. Mesti kawan dah tahu apa itu Jalur Gemilang, kan? Jalur Gemilang adalah gelaran atau nama khas bagi bendera Malaysia. Panggilan Jalur Gemilang ini telah diisytiharkan oleh Tun Mahathir Mohamad secara rasminya pada tahun 1997, iaitu pada Hari Kemerdekaan Negara Malaysia yang ke-40, bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jangan tanya saya tengah buat apa. Dah siap nanti baru saya tunjuk. Sekejap. Kau semua tahu tak? Setiap jalur, warna, lambang ada maksudnya. Jalur menggambarkan bendera Malaysia yang mempunyai 14 jalur, merah dan putih yang bermaksud satu haluan yang lurus dalam menuju kegemilangan bangsa dan negara. Gemilang menggambarkan cahaya, terang benderang dan cemerlang. Siap pun bendera saya. Patriotik betul saya ni kan. Sampaikan bendera pun saya buat sendiri tau. Merdeka! Merdeka! Saya ni terus ke berangan. Berangan jadi orang kaya. Tak salah kalau kita berangan. Angan-angan pun boleh jadi kenyataan tau. Inilah kisah kami, dunia kami, Planet Kids. Kata atuk saya kan, masa zaman dahulu, sebelum kemerdekaan, orang asing menjajah negara kita. Siapa rakyat asing tu? Masa tu British dengan Jepun.
Atuk saya kata, rakyat Malaysia ditindas, diseksa dan dijadikan hamba mereka. Sampai ke makanan pun hanya tinggal ubi kayu dan pucuk-pucuk hutan je. Tapi itu hanya sementara. Mereka telah bersatu, lawan, dan akhirnya mereka meninggalkan negara kita. Merdeka! Untunglah awak ada atuk yang boleh ceritakan semua hal ni. Alah, tak apalah. Awak janganlah sedih. Lagipun nanti kat sekolah, kita akan belajarlah sejarah. Kita ke perpustakaan nak? Kawan-kawan tahu tak? Selain daripada pengalaman atuk nenek kita juga boleh pergi ke perpustakaan. Di sana, macam-macam informasi tentang sejarah dan penubuhan Malaysia. Detik tanggal 31 Ogos 1957 sudah menjadi satu tarikh bermakna bagi semua rakyat Malaysia. Apabila tiba saja tanggal 31 Ogos, rakyat Malaysia akan mengibarkan bendera jalur gemilang bagi meraihkan Hari Kemerdekaan negara kita. Lokasi dataran merdeka ni tidak asing lagi bagi kita kerana di sinilah tempat kita semua berkumpul untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Setelah 56 tahun negara kita merdeka, padang ini masih lagi dijadikan lokasi utama sempena Hari Merdeka. Dataran Merdeka adalah tempat kita menyambut Hari Merdeka. Padang luas yang terletak di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad ini adalah saksi peristiwa bersejarah bendera Union Jack diturunkan dan bendera Federasi Malaya dinaikkan. Buat pertama kali pada tengah malam 31 Ogos 1957. Bermula dari situlah, Dataran Merdeka menjadi tempat perarakan sambutan ulang tahun kemerdekaan Malaysia setiap tahun. Cuba lihat menara jam di bangunan Sultan Abdul Samad ni. Ia juga menjadi saksi bendera Union Jack diturunkan. Jam buatan Gillett Johnston, Founders Croydon di bangunan Sultan Abdul Samad ini berusia sekitar 111 tahun. Kawan bolehlah ajak mak dan ayah datang sini. Bolehlah cerita-cerita sikit pasal sejarah kemerdekaan Malaysia. Layan Kids memang seronok. Marilah menonton. Kalau rajin, bolehlah pergi perpustakaan. Tapi kena minta izin dengan ibu bapa dulu. Jangan pergi seorang-seorang. Tak boleh. Kau buat apa pula dengan telefon tu? Sekarang ni, teknologi kita dah standing dengan luar negara. Di internet pun, kita boleh baca tentang sejarah zaman kemerdekaan kita dahulu. Lah, lupa pula saya pasal internet ni. Tak sabar pula saya nak masuk sekolah menengah. Jangan cakap macam tu. Bila awak dah masuk nanti, awak tahulah macam mana. Betul kata Istu. Mengetahui sejarah lampau, terutama mengenai sejarah tanah air kita sendiri adalah perlu supaya perjuangan orang dahulu dapat kita terapkan dalam diri kita dan menjadi panduan untuk kita kekalkan keharmonian dan perpaduan. Hai, nama saya Biti Joy Iskandar. Saya berumur 9 tahun. Saya adalah pemain kasut roda.
Johan memang dah lama berminat dengan sukan kasut roda ini. Johan mula mengambil kelas pada bulan Februari 2012. Saya bermain kasut roda ini bukan hanya untuk suka-suka, tapi saya memang ambil kelas cara bermain dengan betul. Untuk menguasai permainan kasut roda ni, Johan harus melepasi tahap 6. Barulah dia boleh bermain dengan pelbagai aksi yang hebat. Saya tak pernah masuk pertandingan lagi kerana saya baru tahap 3. Nak main kasut roda ni, kenalah pandai imbangkan badan supaya kita tak senang jatuh. Peralatan keselamatan pun penting tahu sebab dapat elakkan diri kita dari cedera. Tiba di hujung minggu, saya akan membuat latihan di trek kasut roda selama 2 jam. Usaha itu tangga kejayaan. Jadi, Johan akan terus berusaha untuk membagi tahap permainan dia. Saya memang nak masuk pertandingan suatu hari nanti. Saya kena belajar dan berlatih sehingga ke tahap 6. Bye. Saya ni terus ke berangan. Berangan jadi orang kaya. Tak salah kalau kita berangan. Angan-angan pun boleh jadi kenyataan tau. Inilah kisah kami, dunia kami, Planet Kids. Anda sedang menonton Planet Kids. Ush, bangga saya jadi rakyat Malaysia. Kau tengok ni. Inilah bapa merdeka semasa melaungkan kata khidmat merdeka. Atuk kata, dulu kawan-kawan dia semua berbila bangsa. Ada Melayu, Cina dan India. Mereka telah berganding bahu dan bekerjasama untuk membentukkan Malaysia yang wujud sekarang ni. Dan awak tahu tak, Malaysia ni penuh dengan orang yang berbila bangsa, amat damai, hidup dalam harmoni, makmur dan sejahtera. Betul tu. Tapi kan, Dan kita sebagai generasi baru hendaklah mengekalkan perpaduan dan keharmonian berbila bangsa seperti mana atuk dan nenek kita lakukan dahulu. Semua pelajar berbakat. Semua pelajar berasih hebat. Inilah dia Kelab Taekwondo Sekolah Teluk Negeri Kelang. Kelab Taekwondo ini telah ditubuhkan pada awal 80-an lagi. Objektif kelab ini ditubuhkan adalah untuk melahir, memupuk dan mempertingkatkan minat dan semangat pelajar terhadap latihan taekwondo untuk mencapai kecerdasan dan kesihatan, disiplin serta keyakinan pelajar. Belajar taekwondo ini akan menjadi susah kalau tak fokus dengan betul. Saya suka belajar taekwondo kerana saya belajar cara mempertahankan diri dari ancaman. Ianya sangat bagus. Cara sepakan dan tumbukan haruslah betul supaya anggota badan kita tidak cedera. Saya sudah ada tali pinggang hitam merah. Jangan kata seni mempertahankan diri untuk lelaki saja, perempuan pun boleh. Bagi orang perempuan, kita mesti belajar seni mempertahankan diri untuk keselamatan diri. Kelab taekwondo ini terdiri daripada 60 orang ahli dari pelbagai peringkat umur.
Latihan selama 1 hingga 2 jam akan diadakan 2 kali seminggu bagi mempertingkatkan kehebatan pelajar. Kelab ini pernah melibatkan diri dalam beberapa pertandingan dan menang banyak pingat. Untuk tahun 2013 ini, mereka telah berjaya mengumpul 9 pingat emas, 1 perak dan 3 gangsa dalam pelbagai kejohanan taekwondo. Seperti pertandingan taekwondo MSSL 2013 Nestle Coco Crunch Junior ke-8, National Junior and Senior Taekwondo Circuit 2013 di Penang, Kuala Lumpur dan Johor serta Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kelang. Planet Kids memang seronok. Marilah menonton. Aduh! Tuala pula lupa nak bawa. Oh, nasib baik ada tisu. Hai, kenapa kotor pula ni? Padahal saya cuma lap muka saya je. Takkanlah muka saya ada warna? Tata, daki saya kot. Kalau tisu ni boleh menyerap peluh saya serta pigmen warna, apa kata kalau kita gunakan warna pada tisu yang lembap? Saya ada idea. Barang-barang untuk eksperimen ini adalah kertas tisu, 3 atau lebih pen dakwat berwarna, semangkuk besar air. Mula-mula, kita guntingkan tisu secara memanjang. Ataupun kamu boleh guntingkan mengikut bentuk yang kamu suka. Kemudian, buat garisan secara gelombang menggunakan pen dakwat berwarna. Lebih kurang 1 inci dari bawah keratan tisu tersebut. 1 warna untuk 1 keratan tisu. Macam ni. Lepas tu, kita masukkan tisu ke dalam air. Hati-hati, jangan sampai terkena garisan yang kita lukis tadi tau. Gantung keratan-keratan tisu tersebut dan tunggu beberapa minit untuk melihat hasilnya. Nampaknya dakwat yang ada kat tisu ni dah merebak bila kena air. Sekejap, tapi kan yang saya peliknya, saya letak warna lain. Yang keluar warna lain. Kenapa Apabila molekul air bercampur dengan molekul dakwat, berlakulah proses penyebaran ataupun pemisahan warna yang dipanggil kromatografi.
Kalau kamu nak tahu, sesuatu warna terhasil daripada warna-warna yang berbeza. Jadi, tidak hairanlah jika warna lain terhasil pada kerata-kerata tisu tersebut apabila ia mengembang kerana diserap air. Wah, nampak cantik pula eksperimen yang saya buat ni. Kawan-kawan jangan lupa pula nak buat dekat rumah nanti. Bye. Hai, saya Alice Maria. Marilah tonton Planet Kids bersama. Is, kau nak buat apa pula dengan bendera tu? Saya tak tahulah nak buat apa dengan bendera ni. Alah, apa susah? Awak gantungkan je lah. Tak naklah. Saya nak buat lain dari yang lain. Man, sekejap. Sini lah kejap. Pusing. Pusing. Ish, takkanlah awak nak suruh saya pakai bendera ni. Dengan ini, saya melantik awak sebagai menjadi model saya. Dan kawan-kawan di luar sana, fahamilah erti kemerdekaan yang sebenarnya. Merdeka! Merdeka! Aduh, dah penatlah pusing kawasan-kawasan sini. Tak jumpa pun unta. Yang jumpa ni burung unta ni. Saya nak cari unta, bukan burung unta. Penatnya. Mungkin kan maklumat yang saya dapat kat internet tu salah lah. Kan Malaysia ni mana ada unta. Aduh. Abang tu bagi makan kat unta lah. Kat Malaysia ni ada unta lah kawan-kawan. Bang, tunggu bang. Bang, unta ni untuk dijual kan? Untuk dijual? Maksud anta, unta ini anta punya ke? Ya. Oh. Unta merupakan haiwan yang tergolong dalam keluarga Camelus, yang mana habitat asalnya adalah di gurun pasir dan kawasan kering di Asia dan Afrika Utara. Unta ni garang tak? Taklah. Unta ni jinak. Kalau dididik, memang kita boleh menunggang dia. Oh. Boleh tunggang? Macam mana nak tunggang kalau unta ni tinggi? Dia punya keistimewaan dia boleh merendahkan diri, dia duduk. Kita boleh duduk atas dia, kita boleh menunggang dia. Unta mempunyai banyak kelebihan. Antaranya, ia boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran suhu yang panas terik. Badan unta dipenuhi dengan bulu-bulu yang tebal. Bukan sahaja berfungsi untuk berlindung daripada suhu panas dan sejuk, tetapi juga mencegah tubuhnya dari kehilangan air. Bang, kenapa bulu di hidung dan telinganya lebih panjang? Kalau Is nak tahu, bulu dekat mata dan hidung dia panjang sebab dia perisai daripada debu dan pasir. Satu lagi kelebihan unta ialah ia mampu bertahan tanpa makan dan minum selama 8 hari di bawah suhu 50 darjah Celsius. Bang, bagilah dia makan. Yalah, kita untuk ni, unta ni kita ada bagi dia dedak dengan daun-daun untuk dia makan. So kita bagi dedak. Oh, dedak. Bagi makan. Di habitat asalnya, unta mampu menghabiskan 30 hingga 50 kilo makanan sehari. Jika tiada makanan,
unta boleh bertahan berbulan lamanya dengan hanya memakan 2 kilo rumput saja. Unta juga mampu meneguk air sebanyak 130 liter dalam jangka masa 10 minit. Abang, ajar saya naik unta. Unta ni dia kena ajar dulu baru boleh menunggang dia. Alah, tak boleh ni. Sekarang tak boleh lah. Memang kena ajar dia dulu baru kita boleh menunggang dia. Tak boleh lah. Dapat tengok pun okey. Planet Kids memang seronok. Marilah menonton. Macam diorang panggil nama saya je. Tak ada orang pun. Mungkin saya silap dengar kot. Ish, siapa yang memain ni? Tak ada orang pun. Misi Malaysia Tanah Airku. Cari menara jam yang terdapat di pasar. Clue Kuala Lumpur. Hai, misi. Bukan susah pun nak cari tempat misi kali ni. Teknologi sekarang kan canggih. Tekan je butang, keluar maklumat. Sekarang jom kita cari menara jam di medan pasar. Medan Pasar Lama juga dikenali dengan panggilan Market Square. Ini terletak di sebelah utara Central Market. Apa yang menariknya medan pasar ni, terdapat bangunan-bangunan lama yang dibina pada zaman sebelum merdeka lagi. Kamu tahu tak, dulu-dulu tempat ini merupakan penempatan kaum Cina yang bekerja sebagai pelombong dan peruncit. Walaupun bangunan-bangunan di sini dah berkurun lama, tetapi banyak lagi yang telah dipelihara. Kewujudan medan pasar ini merupakan titik bermulanya Bandar Kuala Lumpur. Ia terletak berhampiran dengan Kuala Sengai, di mana pelombong mula-mula mendarat dan tidak lama selepas itu, datang peniaga Cina dan mula menubuhkan kedai-kedai runcit. Tidak lama selepas itu, pekan kecil ini mendadak berkembang dari sebuah bandar yang kecil kepada bandar yang sibuk. Tentu kamu pernah dengar nama Yap Ahloi, betul tak? Beliaulah yang bertanggungjawab untuk memajukan kawasan ni. Apabila Yap Ahloi meninggal dunia pada tahun 1885, kerajaan mengambil penempatan ini dan ianya ditukar kepada pasar yang dikenali sebagai Market Square ataupun Medan Pasar. Saya cukup tertarik dengan keunikan bangunan ni. Ianya merupakan rekaan seorang arkitek yang bernama A.B. Hubback. Bangunan 3 tingkat rumah kedai ini mencirikan neoklasik dengan corak kalungan plaster dan bumbung gables serta balustrade. Menarik sungguh. Alamak, menara jam. Saya
Saya hampir terlupa pula pasal menara jam. Sekarang kita cari menara jam pula. Saya pasti inilah menara jam yang saya cari-cari. Menarik juga. Menara jam ini telah dibina pada tahun 1937 bertujuan untuk memperingati pentabalan King George ke-6. Dah terlanjur kat sini, apa lagi? Saya ambil gambar kenangan di menara jam ni. Buat koleksi misi-misi Malaysia tanah airku.